kemanusiaan fikir Islam Relief. Balik Pulau, Pulau Pinang, 102.7 FM. Dunia dicipta untuk memenuhi keperluan, bukan keinginan manusia. Orang beriman cukup dengan yang sedikit, manakala yang kufur tidak akan puas, sekalipun dengan yang banyak. Mana kita nak rasa bersyukur? Bila kita rasa ada nikmat dan ada kelebihan, barulah kita syukur. Kalau kita rasa kurang saja, kita tidak akan bersyukur. Jadi bila kita ada rasa bersyukur, inilah yang dikatakan law of gratitude. IKIM FM, inspirasi utama anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM FM. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bercadang untuk mewujudkan kelas prasekolah di seluruh institusi di bawah kementerian itu, termasuk Kolej Vocational dan Institut Pendidikan Guru IPG bermula pada sesi persekolahan 2024-2025. Pada sidang media selepas merasmikan Karnival Keusahawanan Permata Remaja di Projek Perumahan Rakyat PPR Seri Pantai di Kuala Lumpur, Menterinya Fadlina Siddiq menjelaskan bahawa penambahan tersebut berdasarkan permintaan, keperluan dan keupayaan komitmen pihak KPM. Universiti Malaysia Perlis atau UNIMAP wajar meningkatkan lagi kolaborasi bersama agensi kerajaan dan swasta bagi mengenal pasti permasalahan atau keperluan sektor dalam negara, terutamanya dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Semasa berkenan bertitah pada Majlis Penyampaian Anugerah Seri Gemilang UNIMAP 2023 di Dewan Ilmu Kampus Alam UNIMAP Pahuputera di Arau, Raja Muda Perlis yang juga merupakan Chancellor UNIMAP Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulal bertitah, dari permasalahan tersebut pihak UNIMAP harus mencari penyelesaian yang bukan hanya menjadi jalan penyelesaian pada ketika itu sahaja, tetapi mencakupi untuk jangka masa yang lebih panjang. Universiti Kebangsaan Malaysia UKM terus memperkasakan pembelajaran sepanjang hayat di universiti itu bagi memastikan pendidikan inklusif dan berkualiti tinggi mampu dicapai oleh setiap lapisan masyarakat. Justru menurut Naib Chancellor UKM, Profesor Datuk Dr. Muhammad Ikhwan Toriman, universiti itu sentiasa memastikan peluang pendidikan tidak terbatas kepada peringkat umur atau latar belakang pendidikan. Ujarnya lagi, sistem pengakreditasian pembelajaran berasaskan pengalaman terdahulu di UKM menyediakan laluan alternatif kepada semua lapisan masyarakat untuk melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi. Sekian saja berita IKIM FM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Mari rebut peluang berwakaf kerana wakaf itu memberikan pahala berterusan. Bersama sertai program wakaf buku IKIM untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan. Program ini memberi manfaat kepada pihak-pihak yang memerlukan buku-buku ilmiah seperti perpustakaan awam, perpustakaan sekolah tahfiz, perpustakaan universiti, pusat sumber masjid dan lain-lain. Sekiranya anda berminat untuk menyertai program wakaf buku IKIM ini, hubungi atau WhatsApp 011-5769-5400 untuk tahu kaedahnya. Pahala, rugi. Dan di sana ada orang yang beruntung walaupun dia tidur di atas katilnya, walaupun dia menunggang kuda ataupun menaiki kenderaan, dia bekerja di pejabat, bukan dia datang ke masjid, tetapi mereka ini mendapat pahala di sisi Allah. Contohnya kita datang bekerja setiap hari, daripada hari Isnin sampai hari Sabtu. Kalau DJ ni hari Ahad pun
selagi Melayu tidak hilang di dunia. Kita baginda lagi tulisan Jawi telah memartabatkan bahasa Melayu dan menyuntik komponen tulisan sehingga menjadikannya bahasa yang begitu indah. Baginda turut menzahirkan harapan agar semangat para pejuang bahasa dalam mempertahankan warisan bangsa Melayu perlu diberi perhargaan dan sokongan oleh setiap anak Melayu yang berjiwa dan bersemangat Melayu. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Negeri Sembilan 102.7. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab ya mujri as-sahab ya hazim al-ahzab ihzimhum 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 wansurna 'alayhim. Walaupun darah tu ada pada wanita, tapi setengah orang masih tak akui kan darah ni kan. Jadi kewujudan haid. Okey. Masuk kewujudan haid ni mana kita nak belajar dari situ kan. Dasar dan dalil haid. Dan begitu juga apa yang disebut di sini iaitu apabila tempoh yang di-Pertuan Agong itu tamat, maka tempoh timbalan yang di-Pertuan Agong juga tamat. Andaikan saja Ramadan semua bulan yang tiba bulan yang ada melakukan takbir Allah Subhanahu wa taala kelvin yang maha hebat ni hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita menyebut kalimah istirja. Dan ada 4 perkara dalam Islam kelvin, ada 4 perkara yang apabila seseorang itu meninggal dunia, bagaimana kita nak uruskan. Yang pertama tadi kita sebut kalimah istirja, iaitu menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata, banyakkan amal hari-harinya. Dalam bulan yang diangkat amal, maka Nabi suka supaya pada bulan Syaban amal itu diangkat dalam keadaan Nabi SAW berpuasa. Itulah sandarannya para ulama kita mengerjakan puasa 3 bulan. Dan semoga setiap jiwa Betul-betul dalam kalam hikam Allah Ta'ala dia katakan, tasyabbah, kamu ikutlah, tashabbahu fa illam takum mithlahum. Kamu ikutlah orang soleh ni, tirulah mereka itu walaupun kamu tak macam mereka. Fa inna tashabbaha tariqan. Hijriah. Moga baik-baik lagi hari ini dan kita buka tirai seluas-luasnya untuk mendengarkan apa sahaja perkongsian, pengisian untuk ilmu yang bermanfaat yang sama-sama kita nak guna pakai dalam kehidupan ini. Barulah kita ada ketenangan. Bila tenang baru bahagia. Kan? Dan cakap tentang kebahagiaan itu, sebenarnya bahagia itu muncul ketika kita bersyukur. Masya Allah, itu yang utama tu kan. Sama-sama lah kita hadirkan detik-detik bahagia itu
baru dengan amal ibadah kita, dengan kita senyum, dengan kita bertenang dan dengan kita berusaha lebih baik daripada sebelum-sebelum ini untuk dekat dan juga tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Okey. Dan saya akan teruskan lagi untuk perkongsian selanjutnya. Selepas ni ada rancangan Tasnul Ibadah sebab kita dah ada sesi soal jawab. Jadi kita buka ruang peluang kepada anda hantarkan soalan pertanyaan. Boleh terus WhatsApp saya sekarang. Talian kita 01129004 004. Kita beri dahulu buka tirai dengan pusat pengajian di Itqan. Lagunya Marhaban Ya Ramadan. Kekal bersama IKIM FM. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul Quran, nas'alullah al-ghufran, maghfiratan war-rayyan. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul Quran, nas'alullah Ramadan bulan ibadah, diberikan pahala berganda. Itulah kelebihan kepada umat akhir zaman. Pintu syurga dibuka seluasnya, beramallah dengan seikhlasnya. Ditutup pula pintu neraka agar terhindar dari sesaannya. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul Quran, nas'alullah al-ghufran, maghfiratan war-rayyan. Marhaban, marhaban, marhaban ya Ramadan, marhaban, marhaban, marhaban ya Ramadan. Bersahur berkatnya ada, dituntut laksanakannya. Bersegera ketika berbuka, doakanlah puasa diterima. Salat tarawih di malamnya, ibadah yang istimewa. Tadarus Al-Quran perbanyakkanlah, bakal diberikan syafaatnya. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul Quran, nas'alullah al-ghufran, maghfiratan war-rayyan. Marhaban, marhaban, marhaban ya Ramadan, marhaban, marhaban, marhaban ya Ramadan. Salat malam dirikanlah, mohonlah keampunan. Semoga mendapat kurnia, melangkah ke syurga Ar-Rayyan. Lailatul Qadar pasti menjelma kepada mereka yang menunggunya. Lebih baik dari 1000 bulan, rahmat Allah turun ke langit dunia. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul Quran, nas'alullah al-ghufran, maghfiratan war-rayyan. Marhaban, marhaban, marhaban ya Ramadan, marhaban, marhaban.
Salim, buku pendidikan dan peradaban dah baca? Belum. Best ke? Memang best. Cerita pasal hubungan pendidikan dengan peradaban. Ada 5 topik penting. Dari pandangan alam sampai cabaran nilai digital sekarang. RM20 aja. Murah tu. Ada pasal tradisi Islam tak, Cikgu Zain? Ada. Konsep adab dalam pendidikan. Seronok baca. Cara diorang kaitkan dengan ilmu dan akhlak. Okey. Nak balik mana? ikimniaga.my atau aplikasi Shopee. Boleh WhatsApp juga. 011-5769-5400. Baguslah. Nak beli sekarang. Nanti boleh kita bincang lagi, Cikgu. Boleh sangat. Nanti kita diskusi bersama ya, Cikgu. Lembah Kelang 91.5 FM. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM FM, inspirasi utama anda. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh
ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengar IKIM FM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikimfm.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, IKIM FM turut boleh didengari melalui aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei App Gallery. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, saya Syafiq Saleh dan ini adalah Inspirasi Ilmu. Kita nak buka tirai sepenuhnya untuk bawakan kepada anda rancangan Tahsinul Ibadah. Jom tonton sekarang sebab adapun kita buka secara langsung kita di platform media sosial, di Facebook juga di YouTube IKIM FM. Anda boleh berada di situ, like, komen, share dan kita boleh sama-sama bawakan sesi pertemuan ini untuk adanya sesi soal jawab bersama-sama dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Jadi anda boleh hantarkan sekarang soalan anda, juga letakkan di bahagian ruangan komen tu ataupun di WhatsApp konti 011-290-004-004. Dan menerusi perkongsian kita pada kali ini, macam biasa nak sama-sama dengarkan lagi perkongsian dengan tetamu kita iaitu Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram yang dah pun ada bersama kita dekat talian kita di sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Syukur Ustaz. Kita dapat lagi sama-sama bertemu Ustaz untuk siaran kita pada kali ini. Dan pasti kita pun orang kata apa Ustaz, kalau di awal setiap kali saban waktu kita bersiaran ni Ustaz, pasti nak dengarkan lagi apa peringatan-peringatan dan pesanan-pesanan Ustaz sebelum kita nak memulakan sesi soal jawab ibadah kita kejap lagi. Ustaz, mungkin sebagai mukadimah awal Ustaz, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Terima kasih kepada DJ Syafiq, sama Ustaz, penerbit rancangan Tahsinul Ibadah. Seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak tinggal beberapa hari lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Para salihin, para awliya menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh kegembiraan. Bukan dengan ketakutan kerana terpaksa berlapar di siang hari dan berdiri berjaga malam pada waktu malamnya. Tidak. Tetapi mereka menyambut bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan. Daripada awal Sya'ban lagi, ternanti-nanti bilakah akan tiba bulan Ramadan. Saya ingin kongsi sepotong hadis Nabi SAW yang boleh menjadi panduan kepada kita bagaimana perasaan yang sepatutnya kita melalui Ramadan dengan perasaan tersebut. Yang pertama, iman. Yang kedua, ihtisab. Yang pertama iman, yang kedua ihtisab. Nabi SAW bersabda, Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang dia berdiri malam, dia semayang tarawih, dia semayang qiyamul lail pada bulan Ramadan, yang pertama dalam keadaan beriman. Dalam keadaan beriman.
puasa ini adalah satu amalan yang menzahirkan keimanan seseorang. Kerana puasa ni amalan dia tidak ada sesuatu gerakan tambahan. Macam contoh, kita buat haji, kita buat umrah. Ada gerakan-gerakan yang kita buat yang menunjukkan kita sedang buat haji, yang menunjukkan kita sedang buat umrah. Kita solat misalnya. Ada gerakan-gerakan yang menunjukkan kita sedang solat. Tetapi puasa ni sambil kita berjalan, kita sedang puasa. Sambil kita tidur, kita sedang puasa. Sambil kita bersembang dengan orang, kita sedang berpuasa. Sebab itu, puasa ini adalah amalan yang ikhlas. Amalan yang ikhlas. Kerana apa? Kerana dia tak boleh nak ditunjuk-tunjukkan kepada manusia yang lain. Jadi orang yang berpuasa ini, dia berpuasa memang menunjukkan dia ni ada iman. Contohnya dia duduk dalam rumah dia bersendirian. Boleh saja dia minum air. Boleh saja dia makan, tak ada siapa nampak kan. Tetapi kenapa dia masih menahan diri daripada makan dan minum? Hanya semata-mata beriman kepada Allah. Iaitu dia meyakini Allah melihat dia walaupun dia berada di mana sahaja. Yang kedua, kita menjalani Ramadan kita ini dengan ihtisab. Ihtisab ini maksudnya kita mengira-ngira ganjaran, fadilat yang kita akan dapat, kelebihan yang kita akan perolehi. Iaitu apa yang saya akan dapat sekiranya saya melakukan amal sunat di siang Ramadan. Kita berkira-kira macam orang berniaga, berkira-kira. Bukan berkira-kira tu maksudnya dia bakhil, bukan. Berkira maksudnya dia mengira-ngira. Mengira-ngira ni. Kalau buat amal di siang Ramadan dapat 70. Kalau buat amalan fardu dapat 70 kali ganda. Kalau buat amalan sunat dapat pahala seperti fardu. Jadi dia menjadi begitu tamak untuk menambah amal dia di siang Ramadan. Jadi ihtisab ini hanya kita akan dapat apabila kita banyak membaca fadilat-fadilat amal. Ingat pesanan kita minggu lepas supaya kita dah boleh mula membaca kitab fadilat Ramadan daripada sekarang. Ini dah dekat dah, tak sampai seminggu lagi. Kita dah kena mula baca fadilat Ramadan, khususnya yang dikarang oleh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. Kita baca sendiri, kita baca dengan family kita baca di masjid kita. Mudah-mudahan ia akan menyuntik suatu kekuatan yang baharu, yang segar untuk Ramadan kita pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Amin insya-Allah Ustaz. Semoga kita ambil manfaat Ramadan itu dan tarbiyah Ramadan itu akan sentiasa kekal dalam diri kita insya-Allah ya Ustaz, dan kita ambillah ganjaran-ganjarannya itu sebagai semangat untuk kita lakukan dengan sehabis baik insya-Allah, azam untuk tahun ini, Ramadan yang terbaik untuk kita. Baik Ustaz, terima kasih atas mukadimah awal kita Ustaz, persediaan hati jiwa kita di situ, dan pastinya banyak soalan juga yang berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan Ramadan. Jom kita nak perhalusi satu persatu. Kalau sempat kita cuba bawakan sesi perbincangan ini, okey. Dan anda kalau hantarkan soalan ringkas, padat, kita cuba terus bincang-bincangkan lagi cepat, lagi banyak kita boleh sama-sama bincangkan dekat sini. Okey, di skrin kita dekat Facebook Live, di YouTube Live sedang kita bawakan soalan. Okey, soalan pertama yang kita dapat di sini Ustaz. Ustaz mohon beri penjelasan kepada wanita yang dalam iddah kematian suami dalam hukum syarak, lebih-lebih lagi menjelang Ramadan, yang saya tahu tidak boleh hadir solat tarawih di masjid, hanya di rumah Ustaz. Bagaimana Ustaz? Terima kasih kepada yang bertanya. Di dalam Al-Quran menyebut bahawasanya seorang wanita yang kematian suami dia, وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. Yang kematian suaminya, dia akan menjalani iddah selama 4 bulan 10 hari. Yang ini disebut sebagai iddatul wafah. Iddatul wafah, iddah kematian. Dan iddah kematian ini adalah suatu ketetapan daripada syarak sebagai wanita itu menunjukkan kesedihan dia terhadap kematian suami dia.
Yang pertama. Dan apabila seseorang perempuan itu berada di dalam iddah, maka dia perlu menjalani yang disebut sebagai ihdad. Apa maksud ihdad? Ihdad ni boleh kita katakan sebagai berkabung. Tidak boleh satu orang yang beriman dengan Allah ni tak boleh untuk dia berkabung lebih daripada 3 hari melainkan untuk suami dia. Untuk suami dia. Jadi apa perlu dia lakukan ketika dalam iddah? Antaranya dia tidak boleh keluar daripada rumah dia tanpa ada sebarang keperluan yang bersifat mendesak. Tak boleh keluar daripada rumah dia, tak boleh tinggalkan rumah dia. Jadi berkaitan dengan melakukan amal di masjid ketika bulan Ramadan sedangkan dia berada di dalam iddah, betul jawapannya tidak boleh, kerana berada di masjid, melakukan amal di masjid adalah sesuatu yang bersifat sunat dan menjalani iddah itu adalah sesuatu yang bersifat wajib. Apatah lagi untuk melakukan amal tak terbatas hanya buat kat masjid. Kalau dia duduk di rumah pun dia boleh puasa. Kalau dia duduk di rumah pun dia boleh baca Quran. Kalau dia duduk di rumah pun dia boleh semayang tarawih, maka tak perlu dia mengesali keadaan dia tak dapat datang masjid. Dia anggap begini, seperti mana sahabat-sahabat dia daripada kalangan kaum wanita yang pergi masjid itu atas dasar agama, atas dasar ibadah, maka dia duduk kat rumah pun ibadat juga. Seperti mana ada ibadat iktikaf dekat masjid, itu ibadat kan? Iddah ini, duduk di rumah ni juga adalah merupakan ibadah. Ibadah pula bersifat wajib. Maka insya-Allah selepas selesai daripada iddah pada Ramadan tahun hadapan, insya-Allah dia boleh meneruskan amal-amal ibadah yang dia ingin dilakukan di masjid. Baik Ustaz, jelas. Syukur. Kita teruskan lagi Ustaz dengan soalan berikutnya. Ada sahabat kita bertanya, Ustaz, apa hukum buka ayat-ayat Quran di tempat-tempat yang sibuk seperti pasar, shopping kompleks, terminal bas, feri, pejabat yang busy dan juga bercakap-cakap seolah tak hormati ayat-ayat suci yang dibacakan? Bukankah lebih baik jika digantikan dengan rakaman atau live majlis ilmu, Ustaz? Bagaimana? Ada ayat yang berbunyi wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila ayat Quran dibaca, maka hendaklah kamu mendengar dengan penuh tumpuan dan diam. Dia ada 2 perkara. Pertama kena dengar, yang kedua kena diam. Kalau dengar tapi sambil cakap pun tidak melaksanakan tuntutan daripada ayat ini. Jadi oleh kerana itu disarankan untuk tidak berbuat demikian. Kita melihat perkara ini mungkin atas niat yang baik daripada orang yang memasangnya, tetapi adalah lebih baik misalnya dia memasang rakaman zikir-zikir munajat misalnya, itu lebih ringan. Lebih ringan. Kerana Al-Quran ini mempunyai kehormatan yang tertentu, maka dalam keadaan kalau dipasang dalam keadaan memang orang sibuk dengan hal dia, orang sibuk dengan hal dia, maka Al-Quran itu menjadi sesuatu yang seperti yang sia-sia. Jadi oleh kerana itu bagus seperti yang dicadangkan, kita gantikan misalnya dengan zikir munajat, kita gantikan misalnya dengan apa? Dengan buka live IKIM lah misalnya. Buka live IKIM. Di samping ada rakaman, kemudian ada majlis-majlis ilmu, diselang-seli dengan sedikit hiburan yang memberi nasihat. InsyaAllah itu lebih berfaedah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, syukur. Di Facebook Live IKIM, ada Facebook yang bernama Roslan Muhammad bertanya, Ustaz, macam mana cara nak gabungkan solat sunat tahiyatul masjid, sunat qabliyah dan sunat wudu, Ustaz? Bagaimana? Bila disebut gabung ni, dia hanya berlaku di dalam niat. Solatnya sama je, 2 rakaat. Seperti biasa, tidak ada apa-apa tambahan pada perbuatan.
Tidak ada apa-apa tambahan pada perbuatan. Dia hanya berniat dalam hati dia yang solat yang dia lakukan ini sebagai tahiyatul masjid, sebagai sunat wudu dan juga sebagai semayang apa satu lagi, sebagai qabliyah. Sebagai qabliyah. Iaitu dia niatkan dia semayang qabliyah merangkap tahiyatul masjid, merangkap sunat wudu. Bahkan di sisi Imam Ramli dia tak perlu niat. Dia hanya perlu niat semayang qabliyah aja. Saja aku semayang 2 rakaat sebelum zuhur. Maka semayang itu kalau dia buat ketika dia baru masuk dalam masjid, dikira semayang tahiyatul masjid. Dan dia buat itu lepas ambil wudu, dikira semayang sunat wudu. Maka dia niat qabliyah sahaja, maka sudah dikira sebagai tahiyatul masjid dan sudah dikira sebagai solat sunat wudu. InsyaAllah. Amin, amin, insyaAllah. Semoga orang kata apa, kemas ibadah kita di situ kan Ustaz. Baik, kita teruskan lagi satu soalan Ustaz. Ada sahabat kita bertanya di sini. Okey, Ustaz, saya dengar beberapa mengatakan terdapat kelebihan bagi siapa yang mengikuti imam bagi solat tarawih dan witir. Di tempat saya, masjid melakukan tarawih 8 rakaat dan witir 3 rakaat. Jadi saya nak bertanya, di manakah lebih afdal? Adakah ianya mengikut imam sampai habis 8 rakaat ditambah dengan witir 3 rakaat, atau ikut imam 8 rakaat dan kemudian buat 12 rakaat tarawih sendiri ditambah dengan 3 witir sendiri, Ustaz? Bagaimana? Witir ni di dalam bulan Ramadan disunatkan untuk kita buat secara berjemaah. Itu satu perkara. Yang kedua, semayang witir ini pula untuk kita buat dia, waktu dia adalah selepas kita dah habis semayang tarawih. Kita sudah selesai semayang tarawih. Jadi kalaulah satu orang dia berada di antara dua persimpangan. Kalau dia semayang witir awal, dia dapatlah berjemaah. Tetapi dia ada lagi baki 12 rakaat. Dan kalaulah dia tangguhkan witir, semayang lewat, lepas daripada 12 rakaat, maka dia dapatlah semayang 12 rakaat. Tetapi witir itu tidak dapat dilakukan secara berjemaah. Antara dua ini yang mana lebih afdal? Yang lebih afdal insya-Allah adalah dia tangguhkan semayang witir sehinggalah selepas dia selesai sembahyang tarawih 12 rakaat untuk dia mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'alu akhira salatikum minal laili al-witra, hendaklah kamu menjadikan semayang kamu yang paling last sekali pada waktu malam adalah semayang witir. Jadi bila berlaku dua pertembungan itu, maka dia utamakan ini, iaitu dia utamakan selesaikan dulu semayang tarawih dia, setelah itu barulah dia mengerjakan semayang witir walaupun secara solo, secara persendirian. Baik Ustaz, satu lagi soalan Ustaz sebelum kita berehat. Sahabat kita bertanya berkaitan dengan fidyah Ustaz. Okey. Ustaz, jika saya bayar fidyah, kena ganti lagikah puasa yang kita tinggalkan? Silakan Ustaz. Fidyah, apa yang dimaksudkan? Fidyah ni dia ada pelbagai jenis fidyah. Zahirnya daripada soalan yang ditanya ni, mungkin fidyah yang dimaksudkan adalah fidyah kerana melambatkan qada, ataupun fidyah kerana menyusukan anak. Okay, kita bahaskan minggu lepas, dia berpuasa, dia kena nyusukan anak. Kalau dia puasa juga akan memudaratkan anak, ataupun dia sedang mengandung, mudaratkan anak, maka pada ketika itu dia kena bayar fidyah. Adakah bersama dengan fidyah itu perlu qada? Ya. Bersama dengan fidyah itu dia perlu qada. Ada dua orang yang mana dia hanya perlu bayar fidyah saja dan tak perlu qada. Ada dua orang, dua kumpulan. Yang pertama adalah orang yang tak berpuasa kerana tua sangat.
dia punya tubuh ni dah tak larat dah untuk tidak makan, tidak minum atas faktor usia. Yang disebut dalam bahasa Arab sebagai syaikhun fanin, orang tua renta ataupun tua bangka, tua sangat. Yang pertama. Yang kedua adalah orang yang sakit. Orang yang sakit dengan penyakit yang la yurja bar'uhu, yang tidak ada harapan sembuh. Menurut orang yang berkeahlian, dia ni jenis penyakit ni tak boleh makan, tak boleh berpuasa. Dan penyakit ni pula kebiasaannya ni payah nak sembuh ataupun tiada harapan lagi sembuh. Kalaulah orang yang meninggalkan puasa termasuk dalam salah satu daripada dua golongan yang saya sebutkan tadi, maka dia bolehlah dia bolehlah untuk membayar fidyah sahaja tanpa perlu mengqadanya. Baik, syukur Ustaz faham di situ. Alhamdulillah. Dan Ustaz, kita nak berehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ni dengan pelbagai lagi soalan-soalan yang kita dapat. Terus hantarkan soalan anda ringkas padat ke talian WhatsApp konti 011290040004 mahupun boleh letakkan soalan pertanyaan anda itu di bahagian ruangan komen dekat Facebook Live, di YouTube Live IKIM FM. Ustaz, kita berehat seketika Ustaz. Kita akan kembali selepas ni insya-Allah. Untuk anda kekal bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Di dalam pekerjaan barangkali kita melihat ada rakan sekerja kita yang punyai sedikit kerja tetapi lebih dari segi pendapatannya. Begitu juga ada orang yang barangkali mendapat sesuatu pekerjaan yang mudah, tidak seperti kita, agak sedikit payah. Ini adalah sesuatu yang lumrah barangkali melihat di atas pencapaian pendidikan ataupun akademik kita, ataupun ada sebab-sebab yang tertentu. Apa yang perlu ialah biar kita buat apa yang diamanahkan kepada kita itu dengan baik. Yang namanya barakah itu bukan hanya dinilai dari segi banyaknya gaji, tingginya pangkat, tidak, tetapi barangkali seorang itu mendapat barangkali gaji yang sederhana tetapi bahagia kehidupannya, rumah tangganya menjadi tenang, anak isteri dan yang lain mengikut katanya, itu juga adalah suatu kebahagiaan yang dia kecapi walaupun barangkali dengan sedikit ataupun sederhana pendapatannya. Artinya yang maha menerima taubat. Kita ini pentaubat. Dia maha menerima. Orang yang senantiasa bersedia menerima tetamu tentu akan selalu mempelawar tetamu yang datang. Hal yang sama, lebih hebat pada Allah, kerana dia sentiasa menanti saat kita memohon, Ya Allah, aku bertaubat padamu. Ketika itulah dia berkata, akulah yang namanya At-Tawwab. Aku, kata Allah, adalah seperti mana yang kamu gambarkan diriku, maka itulah aku. Kalau kita menggambarkan Allah dengan At-Tawwab, yang sentiasa menerima taubat, insya-Allah Allah akan pandang kita dengan wajah yang sentiasa meredai atas kita. Penyelenggaraan kenderaan amat penting. Diselenggara dengan baik supaya poket kita, kocek kita, masa kita tidak terbuang. Kerana di dalam speed otomotif memang dah dihadkan untuk mineral 5,000, semi sintetik 10, fully sintetik 15,000. Boleh pergi juga kepada 20,000 kepada fully sintetik. Tapi berapa tahun, berapa lama kan? Ini adalah kerugian kita. Jadi adalah disyorkan 15,000 untuk fully sintetik. Mengikut kepada kilometer pergerakan adalah paling sesuai untuk negara kita. Jadilah pemandu bijak, kocek selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan?
Semuanya ada di IKIM FM. Inspirasi utama anda. Kembali bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Saya Syafiq Saleh, teman-teman kan di rancangan Tahsinul Ibadah. Jom tonton sekarang di Facebook Live, di YouTube Live sebab kita ada secara langsung dekat situ bersama-sama dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Kita bincang kali ini sesi soal jawab ibadah. Jadi boleh terus hantarkan soalan pertanyaan anda. Okey, saya nak ke Facebook Live IKIM FM. Ada sahabat kita berikan banyak soalan juga ni Ustaz. Okey, antara soalan yang kita dapat dekat sini, mari kita tengok dekat sini. Okey, dari Ruby Abu Bakar, itu nama Facebook beliau. Okey, soalannya, Ustaz, kalau seorang anak dia nak qada puasa arwah mak atau arwah ayahnya, tetapi dia tak ingat berapa jumlah yang nak kena qada itu, boleh ke ganti dengan fidyah saja Ustaz? Sama ada qada ataupun fidyah, kedua-duanya memerlukan bilangan. Sama sahaja. Kalau kita nak bayar fidyah pun, kita kena tahu berapa hari yang dia ataupun mereka tertinggal. Apabila seseorang meninggal dunia, dia mempunyai hutang puasa, boleh dibuat untuk dia dua perkara. Salah satu, sama ada berpuasa untuknya atau membayar fidyah untuknya. Jadi kalaulah kita tak ingat, kita buat macam ni. Kita buat dengan jalan ihtiyat, iaitu kita ambil suatu anggaran lah. Kita kata anggaran ini kita andaikan bahawasanya mereka berdua ni kalau ada tinggal puasa pun dia tak sampai melebihi bilangan ini. Maknanya bilangan dia tu mungkin paling banyak pun 5 tahun. Contoh, 5 tahun tu berapa hari? Kita ambil lah paling banyak 30 hari kali 5. Jadi berapa? Jadi 150 kan? 150, maka keluarkanlah 150 cupak. Ataupun kita rasa macam ada juga, kita bayar lebih, 200 cupak. InsyaAllah yang lebih itu dikira sedekah, yang berapa cupak sebenar itu dikira sebagai fidyah. Okey, baik, jelas Ustaz. Sedikit berkaitan dengan fidyah, soalan tambahan Ustaz. Din Ahmad bertanya, Ustaz, boleh tak tiap kali kita bersedekah kita niatkan bayar fidyah? Bagaimana Ustaz? Dia fidyah ni, dia adalah ibadat khas, ibadat bersebab kita panggil. Ibadat bersebab. Kerana sebab apa, misalnya ada hutang puasa, kerana sebab lambat mengqadhakan puasa, barulah ada fidyah. Tetapi kalau kita tak ada apa-apa sebab, ibadat fidyah tu tak ada. Oleh kerana itu, kalau seseorang itu dia nak bayar fidyah, dia mesti ada sebab, baru dia benda tu jadi fidyah. Kalau tidak, dia hanya akan jadi sedekah semata-mata. Fidyah ni hukumnya wajib. Fidyah ni hukumnya adalah wajib. Dan sedekah hukumnya adalah sunat. Maka untuk dia nak bayar sebagai fidyah, dia kena pasti memang ada sebab fidyah yang dia perlu bayar. Baik Ustaz, syukur. Satu lagi soalan Ustaz di talian WhatsApp, ada yang bertanya. Okey, Ustaz, saya pernah dengar jika ada solat yang perlu diqadha, lebih afdal untuk qadha berbanding buat solat tarawih. Adakah saya perlu selesaikan qadha solat dulu baru solat tarawih? Bagaimana Ustaz? Betul. Perlu selesaikan qadha sembahyang fardu dahulu, kemudian barulah kita sembahyang tarawih. Kalau dia nak ambil suasana sembahyang tarawih juga, dia sembahyang belakang orang yang sembahyang tarawih dan dia qadha sembahyang subuh. Dia niat sembahyang subuh 2 rakaat belakang imam sembahyang tarawih, dia dapatlah juga suasana sembahyang secara berjemaah. Ataupun semua sembahyang qadha itu dia buat secara bersendirian sahaja, terpulang kepada dia. Okey Ustaz,
Kita nak ke soalan yang berikutnya di talian WhatsApp juga di situ. Kita tengok soalan dia. Okey, saya ibu berumur 65 tahun dan ada anak perempuan 35 tahun. Kami berdua janda. Depan rumah kami ada surau. Mana lebih afdal Ustaz untuk kami solat tarawih di rumah atau berjemaah di surau? Bagaimana Ustaz? Berkenaan dengan solat wanita, kita ada jawab minggu lepas, iaitu bahawasanya Nabi SAW menyatakan solat seorang wanita itu yang terbaik adalah di rumahnya. Khususnya apabila kalau dia keluar daripada rumah mungkin akan membawa sesuatu fitnah. Tetapi kalaulah dia duduk dekat rumah dia tak ada semangat nak semayang, tak ada suasana, tak ada kawan-kawan. Kalau pergi berjemaah di surau, maka suasana itu mungkin ada kelas, dapat duduk dalam kelas pengajian. Maka pada ketika itu, dia mengerjakannya di surau itu adalah lebih afdal, kerana di sana bukan hanya semata-mata solat, tetapi ada nilai tambah yang lain. Tetapi kalau kat rumah, kat masjid sama saja, iaitu kedua-duanya dia dapat sembahyang tarawih. Maka dia sembahyang di rumah adalah lebih afdal. Antara sebab untuk seseorang itu sembahyang di surau, misalnya di surau itu melaksanakan solat tarawih dengan bilangan juzuk yang banyak. Mungkin tempat dia, masjid dia sembahyang tarawih 30 juzuk khatam. Dia ingin mendapatkan fadilat sembahyang tarawih, mendengar Al-Quran secara khatam. Itu semua adalah nilai tambah yang menyebabkan lebih utama dia datang mengerjakan di sana. Baik Ustaz, kita nak ke Facebook Live. Ada sahabat kita Surani Said bertanya, Ustaz, bolehkah kita solat sunat berseorangan dan memegang mushaf Al-Quran kerana kita ingin membaca surah yang panjang? Bagaimana Ustaz? Boleh, dan ia dibenarkan menurut majoriti ulama, kerana ada riwayat yang Sayyidatina Aisyah salat bersama dengan jemaah dia, dan imam dalam jemaah tersebut memegang Al-Quran sambil menjadi imam. Cuma orang yang nak sembahyang pegang Al-Quran, hendaklah dia menjaga batas-batas pergerakan, supaya janganlah ketika menyelak Al-Quran helaiannya itu melakukan pergerakan 3 kali secara berturut-turut yang boleh mengakibatkan membatalkan sembahyang. Dan kita niatkan yang kita pegang mushaf ini, sebab kita ni bukan hafiz Quran, dan kita naklah juga dapat fadilat membaca Al-Quran di dalam sembahyang. Dia ada fadilat dia. Baca Quran dan 2 sembahyang tak sama dengan pahala membaca Al-Quran di dalam sembahyang. Dan target nak khatamkan 30 juzuk dalam sembahyang. Jadi cara yang boleh buat adalah dengan dia melihat Al-Quran. Dan amalan ini diamalkan oleh ulama-ulama juga, iaitu ada waktu yang mereka akan membaca Al-Quran di dalam solat dengan cara melihat kepada mushaf. Baik, syukur Ustaz. Kita teruskan lagi dengan soalan berikutnya. Mariana Ibrahim bertanya, Ustaz, untuk wanita atau perempuan semasa solat, tiba-tiba tak kita perasan aurat terbuka, contohnya terselak kain telekung, ternampak hujung jari, adakah kita hanya boleh betulkan semula kain dan terus solat, atau kena ulang semula solat dari mula? Bagaimana Ustaz? Kalau aurat itu baru sahaja terbuka, kemudian kita cepat-cepat tutup, terbuka itu tanpa sengaja, maka tak batal. Tetapi kalau sebenarnya dah terdedah itu beberapa lama, kita baru sahaja menyedarinya, kalau berlaku keadaan seperti itu, maka sembahyang dia batal, dan dia perlu ulang semula solat tersebut.
Baik, syukur Ustaz. Berkaitan dengan wuduk Ustaz, ada soalan kita dari sahabat kita di Facebook bertanya, Syafi'i Abdul Rahman. Okey, Ustaz, bagaimana kalau kita terbuang angin atau terkentut semasa berwuduk? Kena teruskan atau ulang semula Ustaz? Bagaimana? Kalau seseorang dia ambil wuduk, dah selesai dah basuh kaki, dah selesai dah sempurna dah, dia terkentut, semua orang tahu kan, iaitu dia kena ulang balik wuduk dia telah batal. Bagaimana pula kalau dia tengah ambil wuduk terkentut? Sama juga. Kalau dah selesai pun kena ulang balik, kalau di tengah-tengah lagilah kena ulang balik. Sebab bila kita basuh muka, hadas di muka itu terangkat. Kalau kita basuh tangan, hadas di tangan itu terangkat. Kalau kita kentut di tengah-tengah tu, yang terangkat itu datang balik. Yang terangkat di muka datanglah balik. Yang terangkat di tangan itu datang balik, maka dia perlu ulang balik wuduk dia daripada awal. Baik, Ustaz, jelas. Okey. Ustaz, kita teruskan sikit lagi soalan Ustaz berkaitan soalan tambahan tentang fidyah ni Ustaz. Okey, Din Ahmad bertanya, Ustaz, apabila kita bayar fidyah, perlukah kita lafazkan kepada penerima atau kita niat saja Ustaz? Bagaimana? Fidyah ini adalah satu bentuk ibadat dari jenis harta. Maksudnya kita panggil apa? Ibadah maliyah, ibadah harta. Macam zakat, macam sedekah, macam fidyah, kafarah. Ini semua adalah ibadat. Jenis dia apa? Jenis dia kita bagi sesuatu pada orang lain. Itu dia punya amal dia. Itu dia punya gerakan ibadat dia. Seperti mana ibadat lain, contoh semayang, contoh puasa, contoh haji. Amalan itu tak akan lengkap kalau tak ada apa? Kalau tak ada niat kan? Samalah juga bayar fidyah. Bayar fidyah ini, amalan membayar fidyah itu tak akan lengkap, tak akan sah melainkan dengan niat. Sebab pemberian kita kepada orang ni dia boleh jadi macam-macam. Dia boleh jadi hadiah, dia boleh jadi sedekah biasa, dia boleh jadi zakat. Pelbagai. Apakah caranya untuk kita bezakan yang kita berikan kepada fakir, miskin? Ini adalah fidyah. Apa cara nak bezakan? Cara nak bezakan, kita niat. Yang saya bagi ini adalah merupakan fidyah puasa saya, misalnya. Contohlah satu orang dia adalah bagi kat orang miskin. Kemudian dia dengar pula ustaz cerita tentang fidyah. Kemudian dia berasa bagus yang aku bagi minggu lepas kepada fulan orang miskin itu dijadikan fidyah. Jadi dia niat sekarang. Yang saya bayar bulan lepas, yang saya bayar minggu lepas tu kita kira fidyah. Tak boleh. Kerana apa? Niat itu mesti dibuat seiring dengan penyerahan. Masa dia serah tu, dia niat ia sebagai fidyah. Kalau dia dah bagi, kemudian daripada bagi itu baru dia nak niat sebagai fidyah, tak boleh, tak sah. Seperti mana ibadat lain, kita mesti niat ketika melakukan ibadat tersebut, bukan lepas dah buat. Begitulah juga ibadat membayar fidyah ini. Okey, syukur Ustaz, jelas, masya-Allah. Okey, kita nak ke YouTube live Facebook, YouTube live IKIM FM Ustaz. Ada Fazilah Ibrahim bertanya, Ustaz, adakah perbezaan pahala antara wanita dan lelaki ketika mengerjakan solat berjemaah dan kaum perempuan bersendirian di rumah Ustaz? Bagaimana? Tuntutan untuk mengerjakan solat secara berjemaah ni, tuntutan adalah terhadap kaum lelaki yang mukim, yang bukan musafir, yang sehat, yang dah baligh, yang merupakan orang merdeka. Hukumnya adalah fardu kifayah. Sekira-kira kalaulah tanpa ada sebarang uzur dia tinggalkan sembahyang secara berjemaah, hukumnya makruh. Kalau di satu tempat ada waktu yang tak ada sembahyang berjemaah, maka orang tempat tu berdosa, sebab hukumnya fardu kifayah. Selalunya berlaku bila? Selalunya berlaku
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, iaitu sembahyang zuhur, sembahyang asar. Ada sebahagian tempat sembahyang zuhur, sembahyang asar tak ada, kosong.